Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته Kitab Paku Iman dan Simpulan Iman, muka surat 22 baris 1 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi rahimahullahu ta'ala, kata dia, maka mengetahui Allah Ta'ala akan segala yang wajib, seperti zatnya dan segala sifatnya. Masih lagi sambung perbahasan berkaitan dengan sifat ilmu, iaitu satu sifat yang bernama pengetahuan. Bila Allah Ta'ala bersifat pengetahuan, maka thamaratus sifat, kesan hasil daripada sifat pengetahuan itu Allah tahu. Kemudian bertakluknya ilmu Allah dengan perkara yang mungkin, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, dia panggil mengetahui. Maka sekarang dia kata mengetahui sini makna dia terjemahan kepada takluk ilmu. Maka mengetahui Allah, yakni fa'il oleh Allah Ta'ala, maf'ulun bih, akan segala yang wajib. Contohnya seperti zatnya, zat Allah. Jadi ni ta'aluk lah ni. Dia nak bincang berkaitan ta'aluk Allah. Ta'aluk ilmu Allah namanya inkishaf. Seperti mana yang Tok Cik Kedah semalam sebut, dia kata nyata ia Allah dengan ilmunya akan segala perkara. Itu makna ta'aluk inkishaf. Inkishaf dengan makna nyata. Kalau terjemahan inkishaf dengan makna terbuka, timbul waham. Adakah boleh tertutup ilmu Tuhan? Jadi terjemahan itu terjemahan waham. Itu terjemahan dalam kitab Faridah. Kemudian Syekh Wan Ismail Al-Fatani datang kemudian, dia terjemah inkishaf dengan makna nyata. Kerana terbuka takut waham, kata tertutup. Nyata ni makna jelas. Satu, pertama dia mengetahui benda yang wajib. Contoh dia bagi itu contoh zat dan segala sifatnya sifat Allah. Hak tu je lah yang wajib pada akal. Selain daripada tu tak ada dah wajib pada akal. Dan ataf kepada wajib, segala yang wajib itu, dan segala yang mustahil, yakni mengetahui oleh Allah Ta'ala akan segala yang mustahil. Mustahil ni benda yang tak boleh terima akal akan sungguhnya. Tak boleh terima akal akan sungguhnya. Ma la yutasawwaru fil aqli thubutuhu, perkara yang tidak dapat digambarkan dalam akal terhadap sungguhnya. Makna mesti tidak. Mesti tidak ataupun mesti tiada. Kalau tiada, nisbah lawan pada ada. Kalau tidak, nisbah lawan pada sungguh. Dan segala yang tiada, segala yang tiada tu, tiada mana? Tiada tu pun tiada sini ni tiada mustahil. Mungkin dia terjemah ataupun tafsir bagi mustahil. Mustahil ni benda tiada lagi tidak.
Jadi contoh tiada, benda tiada Allah Ta'ala tahu. Yakni tidak ada keberadaan Zaid. Zaid itu tidak ada. Macam Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala pertama Allah Ta'ala mengetahui kata sekutu Allah tak ada. Dan Allah Ta'ala mengetahui kalau ada jadi apa. Itu dua. Dua benda yang hasil daripada pengetahuan Allah terhadap perkara mustahil. Pertamanya ialah dia itu tahu benda tu tak ada. Dan yang kedua ialah kalaulah ada jadi apa? Akibat dia apa? Dalil dia ialah law kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Jikalau di langit dan di bumi itu ada Tuhan masing-masing, maka rosak musnah langit bumi. Rosak musnah langit bumi itu dalam kitab Syarah As-Sanusiyah kata khilaf ulama. Rosak tu makna apa? Pertama, pandangan pertama rosak dengan makna rosak sungguhlah, makna ada kemudian hancur. Yang kedua makna tak wujud langsung. Ni pandangan yang mu'tamad. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan segala yang harus ni pun sama juga, sama ada ataupun tiada. Sama ada ataupun sungguh. Sama ada benda tu ada sungguh ataupun sungguh. Ada ni ialah benda yang boleh didapati oleh salah satu panca indera yang 5. Kalau sungguh makna dia tidak didapati salah satu panca indera yang 5, tapi hanya faham sahaja. Contohnya laju tu harus, tapi dia bukan ada, dia sungguh. Allah Ta'ala tahu. Tubuh badan Zaid Allah Ta'ala tahu. Kalau ada tahu, sebab dia ada, dia harus. Yang mana harus tu yang ada sekarang. Sekarang ni kita ni lah. Dan yang telah lalu. Telah lalu mana yang sebelum kita. Contohnya Nabi SAW, Nabi Musa, zaman Fir'aun, Allah tahu belaka. Dah telah lalu pun Allah tahu. Kita kalau benda dah telah lalu belum tentu tahu, kadang-kadang lupa. Dan yang sudah binasa, yang telah mati, hancur, Allah tahu. Dan yang akan datang, akan datang kita tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Akan datang tu bila? Sampai masuk kiamat. Masuk neraka ahli neraka, masuk ahli neraka oleh ahli neraka, masuk neraka oleh ahli neraka, masuk syurga oleh ahli syurga. Allah Ta'ala tahu dah sampai situ. Dan yang akan datang hingga barang yang tiada kesudahan sekalipun. Tu dia panggil ghayatun lirraddi. Ghayatu al-lirraddi. Sebab khilaf ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adakah Allah Ta'ala tahu secara tafsil benda yang tiada kesudahan ataupun tidak? Khilaf. Menurut Imam Al-Haramain dia kata Allah Ta'ala mengetahui benda yang tak ada kesudahan tu secara ijmali, bukan tafsili. Bahkan dalam kitab Durrus Tsamin Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah menukilkan pandangan Imam Al-Haramain bahwasanya Imam Al-Haramain berkata rahimahullahu ta'ala, dia kata kalau siapa-siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu mengetahui perkara yang tak ada kesudahan secara tafsil, aku safihkan akan dia. Aku hukumkan dia tu bodoh. Sebab apa? Sebab macam mana nak fikir benda yang tak ada terhingga Allah Ta'ala tahu secara tafsir? Rusak. Kemudian ulama Ahlus Sunnah pula kritik pula, hak ni bukan benda boleh fikir. Dia bukannya qiyasul ghaib ala syahid. Bukannya kita mengkiaskan Allah Ta'ala terhadap makhluk. Ni kita faham kata kalau benda tu tahu secara tafsir, makna dia tu terhingga. Kalau Allah Ta'ala tahu secara tafsir, sama ada terhingga ataupun tak terhingga, boleh berlaku. Cumanya tak terfikir di akal. Tak boleh mikir macam mana Allah Ta'ala mengetahui secara tafsir benda yang tak ada hingga. Tak boleh mikir. Itu serah pada Allah Ta'ala. Jadi pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah, Allah Ta'ala mengetahui secara tafsir benda yang tak ada hingga, seperti nafas ahli syurga, seperti nikmat syurga, seperti azab neraka. Tu tak ada, sudah. Allah tahu. Sebab dia buat. Dia yang buat, dia tahulah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala,
dan bukan mengetahuinya Allah dengan darurah. Ini nak menafikan pengetahuan Allah jenis manusia, jenis makhluk. Jadi pengetahuan makhluk ni 4. Pertamanya darurah, keduanya badihi, ketiga nazari, keempat kasbi. Pertamanya darurah. Darurah daruri, makna dia terpaksa tahu, automatik tahu. Itu tidak berlaku pada Allah. Sebab apa tidak berlaku dan tak sabit mengetahui Allah secara darurah? Sedangkan boleh je kita kata Allah Ta'ala tahu secara darurah dengan makna tidak perlu kepada dalil, tidak perlu kepada usaha. Sebab dia ada makna lain. Mengetahui sesuatu dengan darurah ada 2 makna. Pertama hak tadi, iaitu Allah Ta'ala sesuatu tu seseorang itu tahu tanpa perlu dalil, tanpa perlu kasbun, iaitu usaha. Tahu gitu je. Satu makna darurah. Yang kedua makna darurah ialah dia tahu atas jalan terpaksa. Contoh Imam Bajuri rahimahullah sebut dalam kitab Syarah As-Sanusiyah, contoh seseorang tu dipaksa tahu 1 tambah 1. Contoh ni kita buat ni dalam Bajuri contoh je. Kalau dia kata 1 kali 4 2 kali 4 bagi 10 kali 9 per 6 kali 10 bagi 5 kali 4 sama dengan berapa? Jawab dalam masa 5 saat. Kalau tak aku tembak. Tiba-tiba dia tahu. Itu tahu atas jalan darurah, kerana terpaksa. Disebabkan ada 2 makna pengetahuan secara daruri, maka tidak dinisbahkan kepada Allah Ta'ala kerana takut beri waham kepada makna yang kedua. Maka dinafikan Allah Ta'ala mengetahui secara darurah. Tidak boleh. Kemudian kata musannif rahimahullah, bukan secara darurah dan bukan dengan nazar. Nazar ni perlu pada dalil. Contoh dalam kitab Ummul Barahin, Al-Hudhudi syarah Ummul Barahin, tu dia panggil pengetahuan secara nazar, kerana kita ada dalil. Dalil ijmali ke, dalil tafsiri ke, samalah. Dia nazar, nazari, benda yang perlu kepada dalil. Jadi Allah Ta'ala tak boleh dia ni tahu dengan cara ada dalil. Kalau tak, Allah Ta'ala berhajat kepada dalil. Allah Ta'ala lemah untuk mengetahui sendiri. Dan bukan dengan uji. Uji ini terjemahan badihi, eksperimen, pengalaman. Contoh ilmu badihi manusia, contoh kita nak tengok burung, kita dongok kepala, buka mata, nampak burung. Mana kita mengetahui burung terbang dengan cara badihi? Mana pengalaman? Biasanya nak tengok burung ni tengok atas lah, tak ada tengok dalam sungai. Orang tak tengok burung di sungai, tak ada. Nak tengok burung kena dongok kepala, kena buka mata, nampak burung, maka mengetahuilah dia burung di atas sana. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Dan bukan dengan cuba, lebih kurangnya cuba dengan uji ni. Cuma ada satu lagi dia tak sebut, dengan jalan usaha, dia panggil kasbi. Contoh kita ni belajar dapat ilmu ni kasbi, sebab kita penat-penat naik motor mari sini, kita jalan usaha, mikir, nulis, kasbi, usaha. Allah Ta'ala bukan belaka. Adapun orang yang berkata bala itu Allah Ta'ala uji atau cuba supaya Allah hendak tahu akan seorang yang kena bala itu bagaimana kuat iman seorang dan sabarnya seorang, jadinya Allah Ta'ala belum tahu hingga ia Allah uji atau cuba, barulah ia Allah tahu. Jawab, niscaya jadi kafir orang yang iktikad begitu. Jadi jaga-jaga, boleh nak cakap gitu, cuma jangan iktikad begini. Nak cakap boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam kitab dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala cipta manusia ni memang nak uji. Cuma pada hakikat bukan Allah nak tahu sungguh. Allah tahu dah. Sebab Allah yang kehendak, dan Allah tahu sejak azali dah apa yang akan berlaku. Kok mana nak tahunya? Tu. Tidak ada sifat baru nak tahu kalau Allah uji, tidak. Cuma kita cakap gitunya sebab Allah Ta'ala cakap begitu dalam Quran. Dan kita kena faham dari sudut hikmah je, bukan dari sudut hakikat dia Allah begitu, bukan. Bukannya Allah Ta'ala baru nak tahu, bukan. Allah Ta'ala beri syurga, beri neraka, beri pahala, beri dosa, beri amalan taat, beri amalan maksiat, supaya nak tahu hamba ni amal ibadat ke tidak, bukan. Hakikat dia bukan begitu. Bahkan siapa etikad gitu sungguh, makna kafir dia. Sebab apa kafir? Sebab mensabitkan jahil bagi Tuhan. Seolah-olah Allah jahil. Jahil ni sifat yang dik ataupun sifat yang berlawanan daripada ilmu. Jadi hukum dia kafir siapa yang mensabitkan Allah jahil.
Walaupun dia tak kata secara terang-terangan Allah jahil, tidak. Tapi maksud ayat dan i'tiqad dia tu makna Allah Ta'ala jahil. Jadi apa-apa yang membawa kepada statement i'tiqad yang bawa kepada Allah Ta'ala jahil, kafir. Jadi ceramah tu kena hati-hati. Kena terang ke orang elok-elok. Kadang-kadang tanyalah ustaz pun bengong kok. Tanyalah ustaz ke tanyalah orang bengong tak tahulah. Ni kalau tanyalah ustaz, kalau bab akidah tu, memang sakit hati dengar. Kadang-kadang bab takdir masalah, kadang-kadang bab ni masalah. Nak ceramah sedap lah. Sebab orang ceramah suka ceramah lah ni, orang tak suka ilmu lah ni. Kalau ceramah kejegel mata meliuk belalak mata. Sebab apa? Suka orang ceramah. Tapi kalau belajar ilmu ke mula terhentuk-hentuk hip-hop sana sini kepala, ngantuk. Berat ilmu ngantuk. Tak larat letih tengok. Benda letih tau. Dengar pun. Aduh lah. Kita hak letih lagi letih. Kita hak letih pun tak letih. Kita lagi letih. Kita lagi letih boleh mai setiap hari bagi mengajar paku iman. Hak hampa pelajar ni tak letih mana? Ni tak mari. Kok mana? Tak tahu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kerana sebab apa kafir? Ilah bagi kerana. Ilah bagi kafir menafikan ilmunya ilmu Allah. Sebab itu sabit jahil mana ternafinya ilmu Allah Taala. Bila ternafi ilmu Allah Taala, kafirlah dia. Pada azali. Sebab apa kafir? Sebab menafikan ilmu Allah, menafikan pengetahuan Allah sejak azali. Sebab kita kata Allah baru nak tahu. Bila baru nak tahu, tanjizi hadis. Sedangkan ilmu Allah tanjizi qadim. Sejak kala lagi Allah Ta'ala tahu secara tafsir, terperinci seko-seko. Tiba-tiba Allah baru nak tahu. Sebab Allah Ta'ala nak uji, nak cuba, baru nak tahu. Geng. Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil. Mustahil makna tak terima. La yutasawwaru fil aqli jahlullah. Tidak tergambar, tidak terbenar di akal kita akan jahil Allah Ta'ala. Sama ada jahil itu jahil murakkab, sama ada jahil itu jahil basit, sama ada syak, zan, waham. Hak tu semua tu makna jahil. Syak, zan, waham itu fi makna jahli, itu pun ternafi pada Allah Ta'ala. Apatah lagi jahil basit dengan jahil murakkab, itu pun ternafi pada Allah Ta'ala dengan sebab sabitnya ilmu. Jadi dia ada ilmu tu lawannya jahil dan ma fi ma'nal jahli, benda yang pada makna jahil, iaitu syak, dhan, wahab. Tu dalam kitab Syarah Mubarahin semua sebutlah tu. Dia pun sebut bawah tu dah. Jadi kafir betul. Dan mustahil Allah Ta'ala itu jahil dan barang yang pada maknanya makna jahil seperti syak, dhan dan wahab. Syak ni 50-50. 50-50. Dhan ni yang rajih lebih daripada 50. Sama ada zan ni balik ada atau balik tidak. Dia bukan balik ada je contoh saya nak makan nasi, zannya nak makan nasi, makna dia lebih 50% keputusannya nak makan nasi. Tu dari sudut sabit. Saya tak mau makan nasi. Tak mau makan nasi itu lebih 50%, lebih 50%. Makna dia zan pada diri dia tak mau makan nasi. Jadi zan ni bukan makna yang ada je tak. Bukan makna pada sabit saja, tidak. Sabit pun ia, ternafi pun ia. Asalkan lebih 50% dia panggil zan. Jadi kitab-kitab Melayu dulu dia ada sedikit iskal, kemuskilan bila dia kata zan itu balik ada. Waham itu balik tidak. Jadi waham lah. Jadi muskil. Dan kalau seseorang itu keputusan yang zan balik tidak, adakah dia panggil waham ataupun zan? Panggil zan lah. Dia tak panggil waham sebab berat lebih 50% ke arah tidak. Jadi keputusan zan dengan waham ini bergantung kepada lebih 50% atau bawah 50% pada penafian atau persabitan. Jadi kalau dia sabit nak makan nasi contohnya, lebih 50%, itu zan. Dia tak mau makan nasi ayam, lebih 50%, itu zan. Bukan makna hak tu waham. Sama juga kalau waham. Waham ni kurang 50%. Jadi kalau dia waham, makna dia bawah 50%, dia tak mau makan nasi, makna dia zannya lebih pada nak makan nasi. Jadi zan ni lawan waham je.
Dia lebih berat ke arah tak mau makan nasi. Mana tak mau makan nasi tu wan, nak makan nasi tu wahab. Gitu lah. Kalau syak 50-50. Bermula dalil wajib mengetahui Allah Ta'ala itu baharu alam. Ni dalil, senanglah dari dalil ijmali. Jadi seolah-olah metodologi pendalilan bagi paku iman ni hanya mengutarakan dalil aqli yang ijmali dulu, kemudian dalil naqli, tanpa dihuraikan dalil tafsili. Tanpa dihuraikan dalil tafsili yang mengikut kaedah pengujahan mantik. Iaitu muqaddimah sughra kubra apa semua tu. Kemudian dan firman Allah Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Surah yang ke surah Al-Anfal ayat 75. Artinya arti firman Allah bahawasa Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui. Jadi alim di situ bolehlah dengan sirah mubalaghah dengan makna amat mengetahui, dan boleh juga dengan makna alimun aidzatun muttasifun bi sifatil ilmi, satu zat yang bersifat dengan sifat pengetahuan. Kemudian dan ke-10 daripada 20 hayat. Artinya arti hayat. Dia arti terus kata maksud tu. Jadi hayat ialah penghidup. Itu sifat ma'ani. Kemudian bila Allah ada sifat ma'ani namanya penghidup, Allah pun kesannya hidup. Tu thamaratus sifat. Dan dia tidak ada ta'aluk. Kalau ta'aluk nak terjemah apa? Menghidup bukannya hayat. Menghidup kerja kudrat. Jadi hayat saja tidak ada ta'aluk. Sebab tak ada, dari sudut terjemahan pun tak ada. Menghidup tu kerja kudrat. Hayat ni untuk Allah saja, dia bukan untuk orang lain. Makna selain daripada hayat, sifat ma'ani itu dia muta'addi pada orang lain. Dia melampaui batas selain daripada Allah kepada orang lain. Ilmu Allah Ta'ala bukan takat tahu diri dia, tahu orang lain. Iradat Allah Ta'ala bukan berkehendak untuk diri dia, berkehendak pada orang lain. Kuasa Allah Ta'ala sifat berkuasa, sifat kudrat untuk orang lain. Sifat samak basar untuk orang lain, untuk Allah Ta'ala. Sifat hayat saja untuk Allah, bukannya untuk orang. Bukannya Allah menghidupkan. Menghidup kerja kudrat, bukan kerja hayat. Artinya, yakni maknanya makna hayat wajib, ia wajib pada akal. Bagi Allah Ta'ala itu ada sifat hayat. Artinya arti hayat hidup, yakni penghidup. Dengan sifat penghidup, Allah hidup. Jadi ini terjemahan tasamuh betul ansu. Terjemahan istilahinya penghidup. Terjemahan tasamuh betul ansu hidup. Yang ia hayat pada zat Allah Ta'ala. Yang ia hayat, kalau ikutkan ada, itu dia kata tadi, ada sifat hayat. Mana sifat hayat ni wujudi, sebab dia ma'ani. Jadi dia jenis ada. Jenis ada di zat Tuhan. Cuma ada tu bukan macam kita. Adanya sabit di roh. Allah Ta'ala bukan ada roh. Walaupun roh Allah Ta'ala qadim sekalipun tidak sabit gitu. Yang adanya sabit sifat Allah Ta'ala yang bernama hayat, penghidup, tanpa roh, tanpa apa-apa alat, hanya ada di zat Tuhan. Kita hayat kita ada di roh. Allah Ta'ala tahu. Roh tu pun hakikat dia tak tahu. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah sebut dalam kitab Furu'ul Masail, pandangan tentang roh ni 1000 pendapat. 1000 pandangan berkaitan dengan roh. Roh tu hakikat dia lagu mana? 1000 pandangan lebih daripada tu. Hakikat roh tak diketahui. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu amri rabb qulir ruhu min amri rabbi. Jikalau mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh, maka katakanlah bahawasanya dia tu urusan Tuhan. Jadi tak boleh nak tahu hakikat dia. Jadi khilaf beribu kaum. Dan bukan hidupnya Allah dengan roh atau nyawa nokta. Roh pun tidak, nyawa pun tidak. Hatta roh yang qadim sekalipun, kalau kita pati Faridah Faraid dia akan sebut walaupun roh yang qadim sekalipun mustahil. Tu. Dan mustahilnya Allah mati. Mati itu lawan hayat. Mati itu ada tak? Mati itu wujudi tak? Wujudi, tapi dia maklum di Tuhan. Mati itu wujudi, benda hak jenis ada, tapi maklum tak ada di Tuhan.
Kita kata dulu wujudi ma'dum amrun i'tibari, amrun wujudi amrun i'tibari ma'dum maujud. Tu kena beza. Tuhan. Mati ma'dum ni Tuhan. Tu ada sunnah. Ada sunnah kata sifat ma'ani yang lawan bagi sifat ma'ani ghalibnya ada. Dalilnya khalaqal mauta wal hayata. Allah Taala mencipta mati dan hidup. Jadi cipta ni mesti benda maujud. Tu dari ahli sunnah. Beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah ma'ani ni dia kata ada malakah. Dengan makna kalau Allah sabit ma'ani ni sabit, tapi dia tak sabit ma'ani. Dia kata mengetahui Allah Taala ni satu malakah, satu kemampuan. Dia panggil malakah ni kemampuan lah. Kalau Allah tidak mengetahui, makna dia adamul ilmi, tidak ada kemampuan untuk mengetahui. Itu mustahil bagi Allah. Cuma yang Mu'tazilah ni dia menafikan ma'ani lah. Dia kata mengetahui, dia kata berkuasa Tuhan, berkehendak Tuhan, berkata-kata Tuhan, mendengar Tuhan, melihat Tuhan, tapi tanpa sabit sifat dia. Itulah kita nak membezakan antara ma'ani kita ni terjemahan dia dengan pahaman Mu'tazilah. Sebab tu kita terjemah apa? Sebab Mu'tazilah pun mengetahui, tahu juga, dia sabit juga mengetahui. Allah Ta'ala hidup, dia pun kata hidup. Allah Ta'ala kuasa, dia pun kata kuasa. Kalau tak kata kuasa, kafir lah. Allah Ta'ala berkehendak, dia pun kata berkehendak. Allah Ta'ala mendengar, dia pun kata mendengar. Lepas tu apa bezanya? Bezanya pada sifat ma'ani. Jadi kalau sifat ma'ani kita terjemah mengetahui, samaratus sifah pun mengetahui, ta'aluk mengetahui, tak dapat beza kita Mu'tazilah dari sudut kemelayuan kita nak faham tu. Orang Arab faham dah, kita ni nak faham lagu mana. Jadi kalau Allah Ta'ala mencipta sekian-sekian dengan kudrat, dah kudrat terjemah apa? Kita nak terjemah sebab setiap Arab yang perkataan tu kalau boleh nak terjemah, bukannya nak tinggal begitu saja. Sebab nak mudahkan orang belakang. Jadi orang belakang tak faham kudrat tu apa dia. Namanya perkuasa, iaitu satu sifat yang ada, sabit dia Allah kuasa. Allah kuasa apa? Allah berkuasa membuat makhluk. Tu ta'aluk dia. Jadi berkuasa buat makhluk, Ahlussunnah sabit, Mu'tazilah sabit. Tapi kalau dia itu berkuasa, Ahlussunnah sabit, Mu'tazilah tidak. Wujudi. Tu boleh tengoklah kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharatul Tauhid. Imam Bajuri sebut Ahlussunnah kata wujudi. Dalil dia khalaqal mauta wal hayata. Khalaqa ni benda maujud, tak boleh benda amrun i'tibari. Tak pandangan muktamad lah. Lepas tu kalau Mu'tazilah dia sudut adam malakah. Ni istilah mantik lah. Adam malakah ni kemampuan. Malakah ni malakah lah kemampuan. Kita kalau ngaji ni kita kata awak ni kena ada malakah dalam bab fiqh. Malakah maksudnya kemampuan secara menyeluruh dalam bab fiqh untuk jawab soalan. Malakah tu. Jadi Allah Ta'ala ada kemampuan untuk mengetahui, makna dia ada malakah untuk ilmu. Kalau tidak ada malakah untuk ilmu, dia panggil adamul ilmi, tak ada ilmu, jahil lah. Samalah sifat ma'ani lain, kudrat ke iradat ke. Mu'tazilah kata dari sudut adam malakah, kerana dia tak sabit ma'ani. Sebab tu dia tak ada sifat wujudi apa semua dalam ma'ani tu. Sebab dia dah nafi awal dah ma'ani. Nak bahas wujudi apa dekat ma'ani, dia awal dah nafi dah. Dan mustahil. Dan bermula dalil wajib hidup, yakni wajib bersifat hayat Allah Ta'ala itu baharu alam. Samalah. Baharu tu jihatud dilalah. Alam tu baru dalil. Dalil ijmalinya alam. Baharu tu jihatud dilalah. Sebab kenapa kita pilih alam? Tu jihatud dilalah. Dan firman Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Tu surah Al-Furqan ayat 58. Arti firman Allah, hendaklah kamu berserah atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Ni dalil kata boleh kita belajar sifat wajib, sifat mustahil. Tolak pandangan salafiyah yang mengatakan buat apa mereka ni mengaji ada tak ada Allah Ta'ala itu kidam tak baharu. Kalau faham kata baharu, kalau faham kata baqa kidam tu, faham kata tak baharu, buat apa nak mengaji lagi? Itu suatu kebodohan.
Hal ni disebut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dah kata al-hayy, fahamlah la yamut. Kenapa sebut lagi? Sebab nak kuatkan. Imam Asy-Syarqawi rahimahullah sebut dalam Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi, dia buat soalan, kalau orang kata kenapa mengaji lagi hak mustahil sedangkan wajib kita belajar dah. Bila belajar hak wajib, faham hak mustahil. Kerana al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azim. Jahil dalam bab akidah ni bahaya cukup besar. Jadi tak cukup untuk faham akidah ni lazim malzum. Kena faham terang-terang. Perlu pengulangan, kena ulang. Kalau atas dalil kata lazim malzum tu sudah memadai, maka tak akan ada sifat qidam baqa, tidak akan ada qiyamuhu bi nafsihi. Tak payah ada dah. Qidam baqa tu faham ke sifat wujud. Qiyamuhu bi nafsihi faham ke mukhalafah dan hawadith. Tak elok bahas dah tu. Tapi bahas juga sebab hak ni al-jahlu fi hadzal fanni khatarun 'azim. Jahil dalam bab akidah itu bahaya cukup besar. Dan kesebelah daripada 20 samak, artinya arti samak wajib bagi Allah Ta'ala. Samak tu pendengar, ma'aninya pendengar. Samaratus sifah dengar, ta'aluk mendengar. Itu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pendengar, hasilnya dengar. Allah Ta'ala mendengar segala benda yang ada. Jadi thamaratus sifah ni kesan sifat, makna dia tidak berkaitan dengan ta'aluk lagi, semata-mata apa hasil dia Allah Ta'ala bersifat mani. Hasil dia Allah kuasa, Allah kehendak, Allah tahu, Allah hidup, Allah dengar, Allah lihat. Bila tambah imbuhan men dengan ber, baru ta'aluk. Tu bahasa Melayu kita. Artinya, arti sama wajib, yakni pada akal bagi Allah ada. Ada makna sifat ni wujudi, lagi maujud. Wujudi lagi maujud. Okey. Ada sifat sama. Ada sifat sama, sifat pendengar itu. Maknanya sifat pendengaran itu, sifat pendengar ini wujudi lagi maujud. Artinya, arti sama mendengar, yakni pendengar. Dengan sifat pendengar Allah mendengar. Ini terjemahan tasamuh, bertolak ansur, mudah-mudah. Tu ya. Mendengar yang berdiri ia sama pada zat Allah Ta'ala. Berdiri makna maujud. Maujudlah pada zat Allah Ta'ala. Ada di zat Tuhan, bukan ada di telinga Tuhan. Bukan. Allah Ta'ala mendengar dengan sama, bukan dengan telinga, bukan telinga. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar, bukan dengan mata, dan bukan mata. Allah Ta'ala tidak berada di dalam alam dan tidak berada di luar alam. Itu dalam Aqidatun Najin. Tu dia sebut tu. Yang mendengar Ta'ala pada zat Allah Ta'ala, yang mendengar Allah Ta'ala dengan dia dengan sama akan tiap-tiap barang yang ada. Nokta. Jadi khilaf ulama ta'aluk sama. Pandangan pertama kata ta'aluk ilmu. Pertama dulu nama ta'aluk sama ni inkisah juga, nyata macam ilmu. Cuma nyata ilmu dengan nyata pendengar sama, lain hakikat dia. Lain hakikat. Macam kita ni sedap ni lain. Sedap makan buah lain dengan sedap makan nasi. Walaupun sedap, tapi sedap lain-lain. Sedap makan nasi lain dari sedap makan buah. Sedap makan buah lain daripada sedap makan sate. Lain, tapi sedap lah kau. Sedap makan sate lain dengan sedap jima. Sedap lah kau, tapi beza. Ni pun sama juga, inkisah nyata. Allah Ta'ala nyata dengan sifat ilmu, nyata dengan sifat sama, nyata dengan sifat basar, tapi beza lah ke mana hakikat Allah Ta'ala tahu. Itu tak ikhlas budak tu. Tahu juga, gila panggil. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi tu nama ta'aluk. Jadi khilaf ulama, dia ta'aluk dengan apa sama ni? Tamanya pandangan pertama berta'aluk dengan al-masmu'at. Tu pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu ta'ala. Al-masmu'at dengan makna suara saja. Jadi Allah hanya mendengar suara. Pandangan pertama. Kemudian pandangan kedua mengkritik pandangan Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tak boleh kata begitu, kerana begitu tu dia seolah-olah qiyasus syahid 'alal ghaib.
mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana makhluk ni hanya mendengar suara. Dia kiaskan pada Allah Ta'ala, Allah pun dengar suara juga. Cuma bezanya kita dengar ni ada batasan, Allah Ta'ala dengar tanpa batasan. Jadi pandangan kedua mengatakan bukannya Allah Ta'ala dengar suara sahaja, bahkan dengar segala maujudat, benda yang ada. Sama ada benda yang ada itu suara atau bukan suara, Allah dengar belaka. Jadi pandangan mu'tamad nombor dua. Jadi Allah Ta'ala mendengar suara, Allah Ta'ala mendengar benda ada yang selain suara, Allah Ta'ala mendengar warna merah, Allah Ta'ala mendengar busuk, Allah Ta'ala mendengar wangi, Allah Ta'ala mendengar pahit, masin pahit. Dengar apa? Dengar dia, bukan dengar suara. Bukan kata kita mendengar kita, Allah mendengar tubuh kita, bukan tubuh kita keluar suara, bukan. Suara tu suara lah, ni tubuh kita sendiri. Macam mana nak faham? Tak nak faham. Itu kata al-ajzu an darkil idraki idrakun. Lemah untuk faham tu lah faham. Sebab kita hanya mendengar suara, kita tak nak faham mendengar selain suara, tak faham. Tapi Allah mendengar selain suara, yang asalkan dia tu ada. Bukannya Allah Ta'ala mendengar selain suara yang ada, dia dengar bunyi, bukan. Bunyi itu bunyilah suara. Selain suara ni yang ada ni Allah dengar. Tu. Dan Allah dengar ni tanjizi qadim, tanjizi hadis. Allah Ta'ala dengar sejak azali, iaitu dengar sifat Allah yang ma'ani dan zat Allah. Tanjizi hadis, Allah Ta'ala dengar kita. Saluhi qadim, Allah Ta'ala ada kemampuan mendengar dan melihat sejak azali dengan sifat pendengar dan pelihat dia. Tu tiga ta'aluk ada pada sama. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bukan mendengarnya Allah dengan telinga, bukan. Telinga sini mana alat. Allah Ta'ala mendengar dengan sama', dengan sifat sama', bukan dengan telinga, bukan telinga. Itulah kita akidatun najib. Allah Ta'ala mendengar dengan telinga dan bukan dengan bukan telinga. Itu dalam kita akidatun najib. Maka mendengar Allah tu tafriq dia. Allah Ta'ala mendengar akan zatnya, zat Allah. Sebab dia benda ada. Zat Allah ada tak? Ada. Allah ada tak? Allah ada. Ada Allah tak ada? Okay. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala ada. Jadi Allah Ta'ala mendengar zatnya. Allah Ta'ala tidak mendengar ada zatnya. Ada Allah Ta'ala itu bukannya ada, itu amru i'tibari. Sifat wujud itu bukan ada, sifat wujud itu faham. Jadi Allah tidak mendengar ada Allah, tapi Allah mendengar Allah. Allah Ta'ala mendengar zat Allah, bukan Allah Ta'ala mendengar ada Allah. Allah Ta'ala tidak mendengar ada Allah, sebab ada itu wujud, bukan wujudi. Dia amru i'tibari ataupun hal. Sungguhlah. Sungguh, benda sungguh bukan dengar, bukan ada. Benda sungguh tak mesti ada, benda ada mesti sungguh. Jadi Allah tidak mendengar benda sungguh, Allah mendengar benda ada. Jadi ada Allah ada tak? Ada Allah tak ada. Allah ada, Allah ada. Ada Allah tak ada. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia dengar zat dia dan segala sifatnya sifat Allah. Ini kena qaid, sifat ma'ani sahaja. Ini dalam kitab Durus Samin pun ada. Sifat yang wujudiyah sahaja, bukannya sifat, segala sifat ni semua sama ada amru i'tibari ataupun wujudi, bukan. Hanya yang ada sahaja. Jadi Allah Ta'ala mendengar meja, Allah Ta'ala mendengar buku, Allah Ta'ala mendengar pahit, kerana benda tu ada belaka. Jadi Allah dengar ni bukan setakat suara, bahkan selain suara. Asalkan dia ada, sama ada qadim ataupun baharu. Itu meliputi sama Tuhan dengan semua tu. Dan mendengar ia Allah akan segala warna, warna hitam, putih. Allah Ta'ala dengar warna. Sekarang Allah Ta'ala dengar warna hijau kat pintu tu, dengar warna putih kat sini, warna hitam sini, warna merah sini. Dengar belaka. Bukan dengar suara merah. Bukan. Tu sebab merepek aku tu. Kan ada orang mengajar, Allah Ta'ala mendengar warna, iaitu Allah Ta'ala mendengar bunyi warna yang kita tak dengar. Mampu. Bukan dengar warna, bukan dengar bunyi warna, dengar warna. Bunyi tu bunyi lah.
Kalau warna tu ada bunyi sekalipun, warna tu Allah bunyi tu Allah dengar, warna tu Allah dengar. Kalau kata warna tu ada bunyi. Tu. Jadi andai kata walau warna tu ada bunyi, Allah dengar bunyi, Allah dengar warna. Kalau kata ada lah. Dan segala suara, suara lagilah jelas. Kita dengar suara, Allah lagi dengar suara. Okey. Dan mendengar ia Allah akan segala rasa. Sebab apa? Rasa boleh kecak dengan lidah, maka dia wujudi, maka dia ada. Tawa, rasa tu, rasa tawa lah. Rasa tawa, manis, masin, pedas, sejuk. Okey. Rasa tawar, manis, masin, pedas. Tu rasa. Rasa ni ada khilaf. Pandangan pertama 9. Ada macam-macam lah 9. Kita orang tak ingat lah 9. Pandangan yang kedua kata tidak ada batasan. Jadi Allah dengar rasa, Allah dengar rasa. Panas, basah, Allah Ta'ala dengar panas, Allah Ta'ala dengar basah. Allah Ta'ala begitulah kalau kata dia wujudi. Jadi basah kering ni boleh kita rasa dengan pejabat kita lah, kulit. Ni kering, kering. Basah ni basah. Kalau kata dia boleh dengar lah. Harum ni wangi. Wangi boleh dengar, boleh dengar dah. Wangi tu boleh dengar Allah Ta'ala. Sebab dia wujudi. Sebab apa? Boleh kita hidup. Usuk wangi ada sebab boleh hidup. Hidup ni bila salah satu panca indera yang 5, maka dia ada. Dan lain-lainnya noktah. Walaupun benda itu dalam batu yang pejas sekalipun, kerah lah. Tiap-tiap barang yang ada ia tiap-tiap barang yang ada ia barang, dengar sekalian nyonya barang. Asalkan ada je. Tak kisahlah natang tu benda apa. Tak kisah. Boleh belaka Allah Ta'ala dengar. Sebab asalkan ada. Dan mustahil atasnya atas Allah Ta'ala tuli. Jadi sebab itu antara salah satu lagi kita terjemah dengan itu sebab tengok hak mustahil. Tuli bukan lawannya mendengar. Mendengar lawannya tidak mendengar. Kalau mendengar lawannya tuli, makna kalau kita tutup telinga, tuli tak. Orang tidur tuli tak tuli, tapi dia mendengar, dia tak mendengar. Orang yang tidur buta tak buta, tapi dia melihat tak melihat. Tak melihat dia, tak dengar dia, tak panggil tuli buta. Tuli buta ni sifat wujudi. Allah Ta'ala letak pun habis, sifat pendengaran tak ada, dia tuli. Allah Ta'ala letak sifat buta, tak ada dah sifat pelihatan, buta ada dekat dia. Jadi buta tuli ni wujudi, tapi maklum di Tuhan, boleh mungkin mawujud di kita. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan saya tuli habis. Dan kedua belah daripada 20. Jadi kalau faham sama, kiyah ke basar je. Basar pun sama juga. Basar ni sifat ma'ni, namanya pelihat. Samaratus sifat, lihat. Ta'aluk, melihat. Itu ya. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pelihat. Dengan sifat pelihat, Allah boleh lihat. Allah melihat segala benda yang ada. Sama juga benda yang ada. Allah Ta'ala melihat suara dan melihat yang bukan suara, asalkan dia ada. Sama juga melihat. Allah Ta'ala melihat manis, kita tak boleh lihat manis, kita boleh hanya kecap manis. Allah Ta'ala melihat wangi, kita hanya boleh hidu wangi. Allah Ta'ala melihat panas, Allah Ta'ala melihat sejuk, kita hanya boleh merasai sejuk dengan kulit. Kita tak boleh nampak sejuk tu. Allah boleh lihat, Allah boleh lihat. Allah boleh dengar, Allah boleh dengar. Sama juga macam sama tadi. Allah Ta'ala melihat segala benda yang ada, asalkan ada, sama ada qadim ataupun baharu, sama ada yang ada itu suara atau bukan suara, semua Allah lihat, semua Allah dengar. Cuma lihat Allah dengan dengar Allah beza hakikat dia, walaupun ta'aluk sama, iaitu benda mawjudat. Artinya wajib bagi Allah. Ini wajib pada akal, mesti. Wajib ni mesti. Terjemahan mesti. Kita dah bahas dulu berakal. Dulu kat Uniza dulu. Bilik aktiviti apa nama tu? Mesti. Wajib ni mesti. Mustahil tidak. Jawaz boleh.
Wujub mesti, istihalah tidak, jawaz boleh. Lepas tu mesti bagi dua, mesti ada, mesti sungguh. Sebab ada yang benda ada yang benda sungguh. Mesti ada, contoh zat Allah, sifat-sifat ma'ani, tu mesti ada. Wajib yang kategori mesti sungguh, contoh sifat selain ma'ani, sifat wujud, hidam, baqa, sebab dia bukan ada, dia sungguh. Wajib tak? Wajib. Sifat dia wujud pada akal. Wujud dia panggil masdar dia. Wujud tu mesti. Wajib tu sifat tu. Benda yang bersifat dengan sifat wujud wajib. Wajib tu sifat. Sifat ma'ani wajib. Tapi hukum dia tu, hukum ma'ani tu wujud. Bila hukum wujud, zat satu benda yang bersifat wujud wajib panggil sifatnya. Zatun muttasifun bi sifatil wujud wajib. Syai'un muttasifun bi sifatil wujud wajib. Sesuatu benda yang bersifat dengan sifat wujud namanya wajib. Sesuatu benda yang bersifat dengan sifat istihalah namanya mustahil. Sesuatu benda yang bersifat dengan sifat jawaz namanya jaiz, yang harus. Tu Jadi sekarang ni wajib. Sama jugalah istihalah tadi, tidak tadi. Istihalah ada, istihalah yang sungguh. Istihalah yang ada, contohnya lawan bagi sifat ma'ani, contohnya sekutu Allah Ta'ala, bini Tuhan, anak Tuhan, itu wujudi tapi makdum. Istihalatul mustahil. Mustahil silap. Istihalatul mustahil itu wajib. Istihalah tu tidak. Mustahil itu tiada ataupun tidak. Tidak tiada tu ada lah. Contoh sifat Adam tu tiada. Tidak tiada Tuhan, mana ada lah. Itu wajib. Allah ada, wajib. Allah tiada, mustahil. Allah tidak tiada, wajib. Allah baru, wajib. Allah tidak, bukan. Allah qidam, wajib. Allah baharu, mustahil. Allah tidak baharu, wajib. Tidak baharu tu istihalatul mustahil. Wajib bagi Allah Ta'ala ada sifat basar. Ada, mana wujudi lagi mawujud. Sifat basar, jenis ada, lagi ada di Tuhan. Artinya, melihat yang berdiri ia. Artinya, arti basar melihat. Melihat makna pelihat. Melihat ni terjemahan tasamuh. Dengan sifat pelihat, Allah boleh lihat. Allah lihat apa? Allah melihat segala benda yang ada. Sama ada makhluk ataupun Tuhan itu sendiri. Sama ada benda qadim ataupun hadis baru. Yang berdiri ia, berdiri mana maujud. Berdiri mana maujudun fi dhatihi. Ada ia basar pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat Allah Ta'ala dengan dia, dengan basar, akan segala. Jadi kalau kita terjemah basar dengan mana melihat, jadi kita membuh situ. Kita rujuk pemir dengan dia, dengan melihat, dia akan jadi gini. Yang melihat Allah Ta'ala dengan dia, dengan melihat, akan segala yang wajib. Tak faham? Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat akan sesuatu benda. Itu tak apa lagi, boleh tahan lagi. Kalau kita kata Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihat, akan melihatnya, lagi tak faham. Lagi tak arah sebut Allah Ta'ala melihat sifat basarnya dengan sifat basarnya. Tu boleh tahan faham lah. Kalau kita tak terjemah, cuba terjemah tengok, tak faham. Allah Ta'ala melihat dengan sifat melihatnya, akan melihatnya. Habis. Lagi kohong tu. Aku mengaji apa tau ni, melihat 3 kali ni, tu ke doa ni. Jadi kalau Allah Ta'ala melihat sifat pelihatnya dengan sifat pelihatnya, baru faham. Sebab sifat pelihat salah satu sifat ma'ani yang ada. Jadi Allah melihat sifat ma'ani dia sendiri. Cuma jangan kita faham pula lagu mana dia melihat sifat pelihat dia sendiri. Kita pun tak boleh tengok mata kita sendiri kecuali ada cermin. Jangan gitu. Tu makhluk. Bukan setakat nak tengok mata kita sendiri, nak tengok benda yang dekat sangat pun tak boleh. Itu dekat sangat boleh baca, tak boleh baca. Jauh sangat tak boleh baca. Jadi kena sedang. Tu lemah kita. Allah Ta'ala bukan kira dekat jauh, dia lihat belakang. Yang berdiri dengan dia akan segala yang wajib. Sini dia apa? Dia detailkan. Sepatutnya gini, melihat segala benda yang ada. Cuma benda yang ada tu dia huraikan. Benda yang wajib, benda yang harus. Dia hurai siap-siap.
Jadi kata Allah Ta'ala itu segala yang wajib, Allah Ta'ala melihat segala yang wajib seperti zatnya zat Allah. Jadi Allah melihat zat dia sendiri. Dan segala sifatnya sifat Allah, yakni sifat yang wujudiyah, yang ma'ani, yang zatiyah sahaja, bukan sifat yang selain ma'ani. Sifat yang selain ma'ani tidak bertakluk dengan sama' dan pendengaran Tuhan dan basar Tuhan, tidak. Sifat ma'ani sahaja Allah lihat. Dan akan, itu ataf kepada segala yang wajib, yakni Allah melihat dengan dia, dengan basar, dengan pelihat akan yang harus sekalian yang ada. Benda harus yang ada saja. Tadi pun sama juga. Hak dengar tu yang harus tu yang ada saja, bukan yang sungguh. Jadi Allah Ta'ala tidak melihat dan tidak mendengar laju, sebab laju tu sungguh, bukan ada. Allah Ta'ala tidak melihat dan tidak mendengar petok, kerana petok tu sungguh. Allah Ta'ala tidak mendengar dan tidak melihat bulat, kerana bulat tu sungguh, bukan ada. Lepas tu Allah Ta'ala buta tuli, bukan buta, dah tak bertakluk. Tidak berfungsi untuk melihat benda tu. Yang kata lemah ataupun tuli ataupun buta ni, benda boleh tengok, benda boleh dengar, Allah tak dengar. Tu baru tuli. Macam kita kata, saya tidak melihat botol sekarang. Adakah buta? Tak buta. Contoh dalam meja ni, ada nampak botol? Tak nampak botol. Buta? Tak ada itu. Siapa tu itu? Tak itu. Jadi Allah tidak melihat, tak mesti buta. Allah tidak mendengar, tak mesti buta. Jadi kita sekarang tidak melihat botol di atas meja. Adakah kita buta? Tak buta, sebab memang tak ada. Jadi Allah tidak mendengar benda yang harus. Benda yang sungguh, kerana bukan sifat dia jenis bertakluk dengan melihat benda harus. Apatah lagi mustahil. Mustahil itu benda tak ada tu. Allah Ta'ala tidak mendengar dan tidak melihat bini dan anak dia. Adakah Allah buta? Tak buta, sebab memang tak ada. Nak dengar apa? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sekalian yang ada, bukan melihatnya Allah dengan mata. Kalau kita akhidatul najim, bukan dengan mata, bukan mata. Dengan makna Allah Ta'ala melihat dengan sifat basar tanpa ada alat, tanpa ada anggota. Kita ada mata pun kadang-kadang tak boleh tengok, kena guna alat, spek mata pula. Allah Ta'ala bukan dengan spek, bukan dengan mata, bukan dengan bukan mata. Lepas tu tak ada apa dengan sifat basar. Maka melihat Allah, yang melihat oleh Allah Ta'ala akan segala suara. Sebab suara tu wujudi, ada, jenis ada suara. Jadi sekarang ni kalau tak ada suara, Allah Ta'ala tak dengar suara tu. Kalau suara tu ada, Allah dengar. Contoh kita senyap, Allah dengar suara kita? Tak dengar, sebab tak ada suara ni. Tapi Allah mendengar tubuh kita sebab kita ada. Cuma Allah tidak mendengar suara kita sebab kita diam. Cuba kalau kita bersuara, Allah dengar. Jadi kalau kita diam, kita tidur, Allah tak dengar suara kita. Allah Ta'ala dengar suara kita bila kita bercakap. Tapi waktu kita tak bercakap, tak ada suara tu, Allah Ta'ala dengar zat kita kerana kita ada. Allah Ta'ala dengar kaki kita kerana kaki kita ada. Allah Ta'ala dengar mata kita kerana mata kita ada. Dan segala rasa Allah Ta'ala lihat. Allah Ta'ala lihat segala rasa, manis, masin, sejuk, panas, semua Allah Ta'ala lihat lah kau. Kita tak boleh lihat lah masin. Kita hanya boleh kecak lidah masin tu lagu mana. Lihat masin tak boleh dah. Allah Ta'ala tak buka hijab untuk lihat masin. Allah Ta'ala hanya buka hijab untuk lihat warna saja, warna yang berjisim. Allah Ta'ala tak buka hijab untuk kita dengar busuk, tak ada. Untuk kita lihat busuk, tak ada. Allah Ta'ala tak buka hijab untuk kita melihat panas, tak ada. Kita melihat matahari, panas tu tak lihat. Matahari tak lihat sebab dia ada. Kalau boleh sentuh, sentuh dah. Cuma kalau sentuh terbakar lah. Tak dia kata boleh sentuh, boleh sentuh. Sebab tu ada. Panas tu tak ada. Panas tu ada dengan kita dapat rasa kulit kita, bukan dengan melihat panas, bukan dengan mendengar panas. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan segala bau dan segala warna dan lainnya
Tiap-tiap barang yang ada ia barang, lihat sekalian nyonya barang. Asalkan ada, sama ada qadim atau baharu, sama ada dapat dikecak dengan lidah, atau perhidu, atau pendengar, atau pelihat, atau pejabat, semua tu ada. Asalkan ada, maka Allah lihat, Allah dengar. Tanpa ada batasan, tanpa ada halangan. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, walaupun dalam zulmah, tu royah dia, dapat tengok tu walaupun dalam gelap sekalipun. Tutup lampu belakang, Allah lihat tak? Allah lihat. Walaupun kita duduk di tempat yang terkurung, yang terperak, yang sempit, dalam gelap, di dalam waktu malam, tetap Allah lihat juga. Jadi Allah melihat semut yang hitam yang merayap di batu yang hitam di waktu malam yang kelam, Allah lihat. Jadi bukan syarat kena ada cahaya baru nampak. Kita kena ada cahaya baru nampak. Baik. Sebab itu Mu'tazilah kata mustahil pada akal untuk kita lihat Allah di akhirat. Sebab apa? Sebab bila kata lihat Allah di akhirat, mesti ada cahaya. Seolah-olah Allah Ta'ala berhajat pada cahaya untuk lihat dia. Itu Mu'tazilah guna akal. Jadi kita Ahli Sunnah lihat Allah Ta'ala tanpa kita berhajat pada cahaya untuk lihat dia. Tanpa dia itu berjisim, tanpa dia itu bertempat, tanpa dia itu berada di satu arah, tanpa dia itu ada jisim. Kita dapat lihat Tuhan nanti di akhirat. Mu'tazilah kata mustahil sebab dia mikir kalau kata boleh melihat, mana Allah berjisim, Allah akan bertempat, Allah akan berarah, Allah akan ada cahaya untuk nampak dia. Jadi dia mikir lajak sangat sampai sesat. Mu'tazilah. Dan di dalam batu yang pejal, batu yang kerah sekalipun, Allah lihat. Dan lawan bagi sifat basar itu buta. Buta. Jadi buta bukan lawannya melihat. Melihat lawannya tidak melihat. Tidak melihat tak mesti buta. Jadi kita faham kata tidak melihat, ada yang buta, ada yang tak buta. Orang tidur buta tak buta, tapi melihat tak melihat juga. Dia tidak melihat dan tidak buta. Orang yang tidur tidak tuli dan tidak mendengar. Bukannya orang tidur tu tuli, tidak. Sebab tu kita terjemah pendengaran dengan penglihatan. Sebab dia lawan bagi tuli dan bisu. Jadi mendengar bukan lawannya tuli, mendengar lawannya tidak mendengar. Berkata-kata lawannya tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata tu namanya diam. Beza dengan perkata lawannya bisu. Jadi tidak berkata-kata, ada yang bisu, ada yang tak bisu. Contoh hampir semua ni tak bisu, tapi tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata namanya diam. Cuma kita Melayu ni tak ada satu nama yang merujuk kepada tidak mendengar, tak ada. Yang adanya tidak berkata-kata namanya diam. Tidak mendengar tu tak ada. Dalam bahasa Melayu kita tak ada nak panggil apa. Yang adanya pekak mendengar tu je. Dan lawannya itu buta, iaitu buta mustahil. Dan dalil wajib sama basar bagi Allah Ta'ala itu disekalikan kerana dia tu sama ta'aluk. Disekalikan sama basar tu sebab sama ta'aluk dia mawjudat, walaupun hakikat dia berlainan. Dan dalil dia sama dari sudut Al-Quran, iaitu wa huwas sami'ul basir. Dan wajib bagi Allah Ta'ala itu, dalil dia ialah baharu alam. Tu macam biasa. Cumanya dalam sifat sama basar, dalil akli dia lemah. Sebab apa lemah? Sebab tak ada kaitan dengan alam sepatutnya. Kalau kita buat contoh makhluk, orang buta, orang yang tuli, boleh buat tak bangunan? Boleh nak buat. Orang buta boleh bancuh pintu? Boleh. Dia berapa-berapa itu bancuh, boleh buat, tak masalah. Kalau Allah buta, takdir Allah buta, takdir Allah tuli, boleh tak buat alam? Boleh jadi. Cuma rosak tak rosak tu lain cerita. Boleh buat alam tak? Boleh. Cuma disebutkan Al-Quran wa huwas sami'ul basir, kita buh juga Allah pendengar, Allah melihat. Jadi ditakdirkan juga dalil akli dia pusing jauh lah. Iaitu kalau Allah Ta'ala tidak mendengar, tidak melihat, tidak bersifat dengan sifat pendengar dan pelihat, niscaya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lawannya, iaitu buta dan tuli. Jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat buta dan tuli, niscaya Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Bersifat dengan sifat kekurangan itu mustahil. Dia ikut ke situ. Dalil akli dia, qadiyah dia akan ikut situ. Dia tak akan ikut kepada baharu alam, tidak.
Sebab dia tidak ada kaitan secara khusus kepada alam. Yang ada kaitan secara khusus pada alam, 4 sifat ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat. 4. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kalau tidak ada kudrat, tak akan jadi alam ni. Allah Ta'ala kalau ada kudrat tapi tidak ada kemahuan, tak akan jadi alam ni. Allah Ta'ala kalau ada kudrat, ada iradat tapi tak reti buat alam, tak jadi. Kalau Allah Ta'ala ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, tiba-tiba Allah mati, tak jadi juga alam ni. Tapi kalau 4 ni, sifat ni ada alam. Jadi 4 sifatnya ada, tidak ada sama. Allah Ta'ala tuli. Boleh buat tak? Boleh buat lah. Kalau takdir kata Allah tuli, boleh buat tak alam? Boleh. Sebab dia ada kudrat, dia ada iradat, dia ada ilmu, dia ada hayat. Boleh nak buat alam. Dan firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir, dan iaitu firman Allah Ta'ala tu yang amat mendengar dan yang amat melihat. Ataupun sami' itu zatun muttasifun bisifatis sam'i, basir itu zatun muttasifun bisifatil basari. Boleh. Jadi dalam kitab Fathul Majid Syarah Ad-Durril Farid, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala sebut, kenapa didahulukan sifat sama' dan basar? Kenapa tak basar kemudian sama'? Kerana ada 2. Pertamanya dalil ni menunjukkan dia mendahulukan sama' kemudian basar. Jadi bila dalil sebut begitu, kita ikut je. Sami'na wa ata'na, kita ikut saja, sama' dulu baru basar. Tak ada ayat Quran yang akan kata wa huwal basirus sami', tak ada. Semua ayat Quran kata wa huwas sami'ul basir. Kalau nak gabungkan sami' basir, mesti ada sebut sami' kemudian basir. Maka ulama pun ambil istinbat hukum kata kita dahulukan sama' baru basar. Yang kedua, pandangan hujah kedua ialah kerana sama' itu di sebuah makhluk lebih mulia daripada basar. Pendengaran itu lebih mulia daripada penglihatan. Kenapa? Kerana kalau seseorang itu takdirnya buta tapi dia boleh mendengar, itu lebih baik daripada dia itu boleh melihat tapi tuli. Kenapa? Kerana maksiat yang dibuat oleh mata lebih banyak berbanding telinga. Faedah ilmu yang kita dapat itu lebih baik dari sudut telinga berbanding mata. Kalau kita pejam mata, dengar tak? Waktu mengajar, dengar. Tapi kalau kita tuli, tengok dia, tak tahu apa. Apa benda mengajar tak? Dia gerak itu. Tengok tapi tak tahu. Jadi lebih hak sama daripada basar. Ini sebuah makhluk lah. Cuma yang dari sudut tasawuf ada khilaf. Pandangan mu'tamad sama lebih didahulukan daripada basar. Kerana dari sudut maksiatnya, maksiat mata lebih banyak daripada maksiat telinga. Dari sudut kelebihannya, kelebihan pendengaran lebih hebat daripada pelihatan. Kerana kalau ada pelihatan saja, dia tuli, orang duk mengajar, tak tahu apa. Baca kitab baku iman tapi dia tuli, dia tak tahu apa pas sudah begini. Tapi kalau dia ada sifat pendengaran dan dalam masa yang sama dia buta, orang mengajar kitab baku iman, dia ambil istifadah, dia boleh ambil faedah. Dia dengar faham. Walaupun dia buta, tapi dia boleh mendengar sebab dia tidak tuli. Tu disebutkan Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Dan ketiga belahnya wallahu a'lam. Jadi kelas kita ni, kita nak buat Isnin Selasa nak baca relax-relax. Kalau minggu-minggu akan datang Selasa saja tu macam derah kan nak baca. Jadi tak nak syarah pun tak nak syarah mana. Jadi kalau Isnin Selasa tu elok, tapi khatam kau sebelum raya haji tu. Mana seminggu 5 muka surat. Hari Isnin baca 3, hari Selasa baca 2. Jadi 5 lah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada soalan? Maujudat. Mendengar maujudat. Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala As-Sanusiyah, dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid, Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut pandangan mu'tamad Asy'ariyah
Nabi Musa alaihissalam kau, Nabi sallallahu alaihi wasallam kau mendengar kalam Allah yang qadim. Ada kritikan, kenapa boleh dengar kalam Allah yang tak berhuruf tak bersuara, sedangkan mendengar ni kan untuk manusia ni takluk dengan suara. Macam mana dia boleh mendengar sifat kalam Allah yang tak berhuruf tak bersuara? Macam mana? Maka kita kata Allah pula dah. Allah Ta'ala membukakan hijab kepada Nabi Musa alaihi salam, dan juga membuka hijab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar perkara yang ada. Yang mana perkara yang ada salah satunya sifat kalam. Kan asal makhluk ni mendengar benda yang suara. Allah tidak membuka hijab suara, mendengar selain suara yang ada, bukan? Allah Ta'ala tidak membuka hijab untuk kita mendengar warna, tidak membuka hijab untuk kita mendengar kudrat kita. Tapi Allah Ta'ala membuka hijab pada Nabi Musa dan Nabi SAW mendengar kalam Allah yang qadim, kerana kalam Allah itu sifat wujudi. Jadi Allah membuka hijab untuk Nabi Musa mendengar benda wujudi selain suara. Lepas tu datang Allahumma salli ala Muhammad, dikuatkan hujah lagi. Kenapa kita berhujah kata Allah Ta'ala membukakan hijab mendengar wujudi, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala? Kita kuatkan hujah lagi. Kenapa nak pelik? Tak pelik sebab apa? Sebab nanti di akhirat kita melihat Allah dalam keadaan Allah tidak bertempat, dalam keadaan Allah tidak bersuara, dalam keadaan Allah Ta'ala tidak berarah, dalam keadaan Allah Ta'ala tidak berjisim. Sedangkan sekarang ni kalau kita faham, bila melihat mesti berjisim, bila melihat mesti bertempat, bila melihat mesti berarah. Macam mana kita boleh menafikan ataupun menyangkalkan kekuasaan Allah Ta'ala membuka hijab pada Nabi Musa untuk mendengar kalam Allah yang tak berhuruf tak bersuara? Seperti mana kita menerima, kita boleh melihat Allah tanpa bertempat, tanpa berarah, tanpa itu, tanpa ini, begitu juga Nabi Musa boleh mendengar kalam Allah yang qadim, tak berhuruf tak bersuara. Tu hujah yang kuat, tu pandangan mu'tamad. Allah Alam. Dah soalan lain? Tu dalam kitab Tuhfatul Murid. Dia ada mendengar. Sifat perkata. Tu kan pandangan lain lah. Ni pandangan Asy'ariyah, pandangan mu'tamad Asy'ariyah. Dia bukan mendengar perkataan yang dibuat Allah Ta'ala, dia mendengar kalam tu sendiri, sifat perkata. Macam mana hakikat tu? Tu tak payah tu. Hakikat tu habis kita. Aduh, suruh terima je. Sami'na wa ata'na, tentang akidah. Ni 2, 3, 5. 2, 3, 5. Lagi 4 minggu je. Sebulan je. Selasa. Dah bila dulu ni? Dah khatam sini habis kita. Kalau khatam sini kena cari ayat hak, takkan nak khatam sini panas nak mampu sini. Kena khatam surau. Minggu depan? Atau kita peluh lah kau. Itu hari ni kau semalam peluh Tahu nak khatam kan sepuluh nikah pun nak khatam tu. Khatam sebelum raya haji. Pada tu lah. Wallahu a'lam. Ada. Khawatir? Tu kena cek balik lah tu. Siapa
siapa mengajar Oh, babu apa mengajar? Ingat itu. Babu basi tu. Dia kata hadisun nafsi tu, basi lah. Dia kata hadisun nafsi tu wujudi. Allah Ta'ala dengar. Kalau dia lah, tanpa kita cek lagi lah kitab-kitab tu, dengar guru baru. Kalau kata wujudi nampak lah. Nampak lah kalau kata wujudi. Cuma kita dengar tu kan. Untuk Babu Basi tu kata hadisun nafsi tu Allah dengar. Sebab dia ada. Itulah, tanpa kita rujuk lah lagi apa dia kitab-kitab ke betul ke tak tu. Allah Ta'ala kita tak cek lagi. Itu biasanya kitab tebal-tebal lah. Tak syiah-syiah tu. Kitab syarah tak ada tu. Syarah apa barang syarah. Mula-mula furuk itu. Tu lah. Dia kena tengok lah. Mungkin ada khilaf hadis nafsi, macam harakat dengan sukun, khilaf. Gerak dengan diam, adakah ada ataupun wujud, ada ataupun sungguh, khilaf. Jadi kalau khilaf ni, mana kalau atas pandangan kata wujudi, mana dengar dah lihat. Tapi pandangan mu'tamad, dia bukannya wujudi, dia amrul itibari. Mana? Kalau Mu'tazilah ada malakah. Mantik sama kok. Dia mantik ni. Dia pinjam istilah Mu'tazilah. Dia bukannya macam dia pinjam bukan, ada malakah tu istilah mantik. Kemudian contoh dia tu dia ambil Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah yang pakai ada malakah. Kalau tak susah nak faham. Ada malakah ni senang ya, iaitu gerak tak gerak tu ya. Ada kemampuan untuk diam tak diam, ada malakah tu. Cuma contoh tu dia bawa mari, dia pinjam daripada Mu'tazilah. Asalnya ada malakah tu istilah mantik. Tapi contoh dia tu dia ambil daripada Mu'tazilah. Sebab Ahlus Sunnah ni dia tidak ada sabit sifat mani ke apa ke, ada malakah tak ada. Semuanya wujudi, amru itibari, hal ataupun ma'dum. Tidak ada malakah ni. Sesuatu itu sama ada 3 atau 4. Yang 3 tu atas pandangan yang mengatakan tak ada hal lah, iaitu maujud, amrul i'tibari, ma'dum. Kalau kata ada hal, maujud maujud, hal, amrul i'tibari, ma'dum. Itu dia tidak ada malakah tu. Dia ada malakah ni dia istilah untuk Mu'tazilah. Jadi mantik bila bahas ada malakah, dia buat contoh pun contoh hak Mu'tazilah dia pinjam. Bukannya kita mantik kita ada sunnah jadi Mu'tazilah, bukan. Di sini dia buat contoh tu, bawa contoh hak Mu'tazilah punya. Tu yang Ustaz Mahdi kata lah bila ngaji Syarqawi. Harakah dengan sukun tu pandangan mu'tamad. Kalau wujudi. Kalau wujudi harakah mu'tamad pula. Harakah dengan sukun tu kalau ambil pandangan wujudi, adakah mu'tamad itu? Dia kata apa wujudi? Yang ustaz malam lah. Dia tak kata dia buat contoh kan. Dia buat contoh hak tu pesannya wujudi kan. Lepas tu dalam kitab Hasyar Syarqawi, kita tak tengok belah mana ada. Kita pernah tengok Hasyar Syarqawi bila dia bahas harakat sukun. Kat Hasyar Syarqawi tu dia buat dia komentar kata, mudah-mudahan hak betulnya ialah zatun mutasifun bi sifatil harakah. Bukannya harakah tu ada, tapi benda yang berharakat tu ada. Diam tu tiada, tapi benda yang diam itu ada. Benda tu ada, diam tu tak ada. Itu disebut, kita sebut dulu lah, kita adalah hari tu mengajar hari Sabtu itu Durus Sami tu. Kita kata Syekh Daud pun kata, contoh wujudinya ialah harakat sukun. Tu dia ambil pada Hudi tu. Kemudian Syarqawi dia tafsirkan, bukannya harakat sukun tu yang ada, tapi benda yang ada, benda yang harakat itu yang ada, benda yang diam itu yang ada, benda yang bercerai itu yang ada, benda yang berhimpun itu yang ada. Berhimpun bercerai bukan ada. Berhimpun bercerai, bergerak diam ni al-akwan al-arba'ah, keadaan yang 4, yang mana salah satu kalau ada dia makhluk.
Jadi empat-empat ni amru i'tibari dia bukan ada. Tak pandangan muktamad lah. Okay. Ya, harakat dengan sukun ni kalau Mu'tazilah dia kata seseorang itu dalam masa yang sama ada harakat, ada sukun. Tu Mu'tazilah. Kalau seseorang itu bergerak, diam itu sembunyi dalam tubuh dia. Kalau seseorang tu diam, gerak tu sembunyi dalam tubuh dia. Tu Mu'tazilah. Jadi seolah-olah dia itu ada benda yang ad-diddan la yajtami'an. Benda dua berlawanan tidak akan berhimpun. Dia kata berhimpun. Tak boleh Mu'tazilah tu. Tak betul lah. Kita ni kalau berhimpun pula. Kalau bergerak, diam tu ternafi. Kalau diam, gerak tu ternafi. Gitu. Dia sunyi apa? Kalau gerak, diam tu bersembunyi di dalam tubuh kita. Tak silap Mu'tazilah dia kata wujudi. Tu dalam Al-Maqalat Islamiyah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari Maqalat Al-Islamiyin ada bagi tahu Mu'tazilah tu dia i'tikad bahawasanya bila seorang tu bergerak, diam tu bersembunyi dalam tubuh dia. Bila dia diam, gerak tu bersembunyi di dalam tubuh dia. Kita bukan bersembunyi gitu. Kalau bersembunyi itu mana ada lah dalam masa yang sama. Sedangkan ad-diddani la yajtami'ani. Dua benda berlawanan tak akan berhimpun. Boleh tak seseorang itu ada dan tiada? Tak boleh. Boleh tak seseorang itu bergerak dalam masa yang sama diam? Tak boleh. Boleh tak seseorang itu bercerai dalam masa yang sama berhimpun? Tak boleh. Itu ad-diddan la yajtami'an. Wallahu a'lam. Dah, soalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.